Pengutua Ma'had Tahfiz Darul Quran wal Hadis Tuan Haji Masri bin Zainal Abidin, seluruh asatizah, ahli jawatan kuasa, sahabat-sahabat sekalian yang diraikan, yang berbahagia, Al-Fadil baba kita Tuan Guru Ustaz Wan Syukri yang mari jauh daripada Thailand. Daripada Thailand. Petani ke Yala, Ustaz? Daripada Yala. Jadi masa duk kecek sambil makan tadi, hamba pun royak lah. Hamba pun asal daripada sana juga, petani. Termasuklah Abang Amir ni. Jadi saya panggil jemput anak saudara saya daripada Batu Kura supaya awak mari salah silah asal usul petani. Jadi hamba minta maaf malam ni nak kecek petani sikit lah, sepenuh dengan Tok Guru kita, baba kita mari daripada sana, daripada rumpung yang sama. Tak ada fanatik asabiah apa saja ni. Dan hamba secara kebetulan pula suka tengok baba kita mengajar dalam Facebook, dalam WhatsApp. Selain daripada baba kita Ustaz Abu Abdil Ilah, demo ni boleh kecek, tunjuk fakta, dalil Quran hadis, tunjuk kitab kan. Dia demo suka dengar. Jadi baba kita ni tuan guru hamba lah. Jadi kita seronok sangat, rasa sukalah dia mari sini, nak bagi ilmu kat kita. Sama-samalah kita memberi tumpuan ceramah dan tazkirah yang akan disampaikan. InsyaAllah kita bagi peluang masa kepada baba kita ceramah lebih kurang satu jam. Dan selepas pada tu kita buka soal jawab. Tuan-tuan nak tanya apa, muskil dalam kepala, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan akidah salaf. Baba ni kalau nak ikutnya dengan umur hamba ni jauh bezalah. Dia ke bawah, hamba ke atas. Tapi kita ambil banyak manfaat daripada ilmu baba kita ni. Umur baru 38. Masih bujang lagi, tak nikah lagi. Hamba balik Pakistan dulu, umur 32 baru nikah, tu pun dah rasa tua dah. Ini 38. Duduk di Mesir ni, dia habis pondok juga, ngaji pondok. Lebih 20 tahun lebih. Jadi nak beritahu kepada anak-anak pelajar-pelajar sini, ini mengaji 3-4 tahun rasa nak berhenti dah, nak pindah. Jadi antara syarat untuk memperoleh ilmu tulus zaman, panjang masa. Kita ni beberapa tahun duduk sini dah kelang kabut dah, nak ambil SPA lah, nak balik nak nikah lah, macam-macam tak ada istiqamah. Tengok contoh baba kita ni 38 tak nikah lagi. Duduk memperhambakan diri dengan ilmu. Kalau kita tengok ulama-ulama silam dulu pun sama lah. Nak dapat ilmu bukan 2-3 tahun, sampai makan masa puluh-puluh tahun. Ada di kalangan imam-imam, ulama-ulama yang termuka sampai tak kahwin, meninggal dunia di dalam menuntut ilmu. Jadi syarat nak dapat ilmu ni di antaranya memakan masa yang panjang. Jadi insya-Allah lah baba akan terang lepas pada ni sikit sebanyak latar belakang baba ni. Dia mengaji pondok mana, sama di Mesir, bahagian Kisim apa. Lepas tu masa duk kecek, masa makan tadi, dia duk bertalaki dengan ramai Tok Guru. Dia mengaji ni ilmu selain daripada jamiah, kena talaki. Kita berguru, kitab, kita menadah kitab depan Tok Guru, barulah kita boleh faham ibarat-ibarat, syarah-syarah, mafhum-mafhum daripada kalam ulama. Tak boleh pandai koksir, faham sendiri tak boleh. Dia mesti ada bimbingan. Nasihatu ustazin di antaranya, dengar nasihat ustaz Tok Guru, bimbingan daripada ulama. Jadi baba kita ni mengaji dengan ulama, bukan dengan ustaz-ustaz biasa. Jadi alhamdulillah lah, mutamakun dah di sudut ilmunya. Bersyukur pada Allah Ta'ala sudi menjadi tetamu kita. Jadi hamba tanpa melengahkan masa nak bagi masa yang panjang kepada baba kita ni untuk menyampaikan ceramah. Dan selepas dia berceramah lebih kurang 1 jam, kita buka soal jawab. InsyaAllah fayatafaddal mashkura. Kita jemput baba kita untuk menyampaikan ceramah pada malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkumpulkan kita di sebuah masjid dari Al-Quran wal Hadis di negeri Perak kita ni lah. Dengan izinan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba pun mari jauh malam ni, bukan dekat lah, mari daripada janub Thailand tu lagi. Yang mulia iaitu sudi bui sikit izinan kepada hamba ni. Sebenarnya ni makam dia lah, iaitu Samahah Maulana kita dan Ustaz Misri kita sebagai orang duk cara sini lah. Dan semua daripada ahli jawatan kuasa dari Al-Quran wal Tahfiz ini, kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua di dunia dan minta Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita di dalam syurga nanti pula. Allahumma amin. Jadi sebenarnya kita pun dah ikuti juga kuliah Maulana kita ni. Ada jaksa banyak dia dalam arti kata sungguh untuk nak sebarnya ilmu agama kepada umat masyarakat. Moga sebab ilmu agama pada masa kita duduk ni, iaitu dia kau sehari kau kurang, kau sehari kau nampak kata tak adanya kehebatan, dengan sebab kita tu tak faham. Kalau gitu hamba ni nak royak sikit sebanyak sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Maulana kita lah. Saat ni sikit tu dia suruh royak tata belakang sikit. Saya ni asal usul daripada Fatani, beranak di Fatani. Ibu saya ni orang Fatani, ayah pun orang Fatani juga. Cuma beralih hidup di jalan tu, mana kata masa kecil-kecil lagi lah, kerana kita pergi belajar madrasah hukumah di sana tu dia kena belajar mengikut sistem dia. Amba ni asalnya daripada keluarga pada Fatani lah, tuan kitab Bakurah tu. Asal Syekh Daud Fatani daripada keluarga Tula lah. Mana kata orang waris tak ada jauh lah. Cuma apa nama, setelah daripada kita duk tu, kita nampak kecil-kecil itu orang tua kita ni suka bawa kita pergi pada majlis ilmu. Ini salah satu daripada kebaikan orang tua kita, yang dia tu sudi nak bawa anak tadi itu kepada majlis-majlis ilmu. Zaman tu ramailah ahli ilmu yang kita boleh talaki ilmu pengetahuan daripadanya. Sama ada Dr. Ismail Lutfi sendiri, Dr. Jihad alaihi rahmatullah, Dr. Abdul Halim Ahmad yang ada lagi sekarang.
Tuan Guru Haji Abdul Qadir Abdul Rahman baru meninggal tak, baru ni dia asal orang Khalaf, tetapi apabila dia naik hidup Mekah, dia tadi itu ada perhubungan dengan ayah leh anak Tok Kenali. Jadi dia tadi itu seolah kata duk cari kebenaran sampai ke jumpa dengan pegangnya salaf ni, maka dia buat turun mari daripada Mekah kepada Fatani. Dan Tuan Guru Haji Yusuf Husin, salah satu pada guru hamba juga. Dan Tuan Guru Haji Abu Abdul Ilah Maulana kita sebut saat ni, salah seorang daripada orang duk pimpin kita juga masa kecil hari tu. Dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Abdul Latif sebagai ayah bagi Dr. Ismail lah ni. Hak tu kita dem mengaji dengan dia, iaitu aliran Ma'rifatullah ya karya kita. Dia ni anak murid pada sejati lah dia ni. Kalau pada nak pergi kana-kana, dia lah ganti krisinya. Jadi apabila kita duk tengok mari sikit sebanyak daripada titik peluh alim ulama kita tu, jadi rasa cocok dalam hati. Cocok lagu mana? Cocok kata kita ni kewajipan kena jaga agama. Orang tua hamba ni Maulana ada. Jadi dia tak ada sokong mana kita ngaji agama. Cuma masa kecil-kecil hari tu duk semaya tarawih mudarasah dengan semaya tarawih dan tengok orang-orang ada hafal Quran di kalangan tahfizan itu berasa tertarik dengannya. Minta di guru hendak mengajar di madrasah tu hafal Quran di atas dia. Soalah kata kita tu usaha dengan sendiri supaya nak kita tu dapatnya ilmu agama. Ya penting sekali kita ngaji agama ni, adik-adik. Kita kena tahu dulu kata dia nak bawa kita pergi kana, barulah kita berasa kasih kepada dia. Kalau kita buat dengan kita tak kasih, sudah dia tak boleh nak lama. Dia tak boleh nak lama. Mengaji sudah tu, duduklah di pondok tu mengaji kitab-kitab turah, ilmu-ilmu hak sakut paut dengan pondok tu lebih kurang 7-8 tahun lah kita kata. Tu kita kecek dengan cara luah-luah. Kemudian lepas daripada tu hamba masuk sikit Jamiah Fatani, ambil bahasa Arab. Ambil bahasa Arab sikit, lepas pada tu menuju terus kepada Mesir. Hidup Mesir tu pilih satu tempat muhafazah namanya Dumyat. Ngaji di situ tu semenjak daripada permulaan gi sehingga balik baru ni. Gi 2003 alamat gitulah, kelik 2022 baru kelik lah, tak sampai setahun lagi. Jadi gi di sana tu di Dumyat ni salah satu daripada perkara yang kita nak royak kata, kita nak pergi luar negara ni pasti kita kena ada asas dulu. Mulai dah ni hak Maulana kita dok buat ni, seolah kata kita kena ada Quran, adanya hadis, adanya ilmu-ilmu, alat-alat untuk kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan di luar negara. Kalau kita pergi luar negeri tapi kita tak adanya ilmu-ilmu alat-alat untuk kita nak menghasilkan, seolah kata kita pergi tak sampai matlamat hak kita pergi ngaji luar negara. Lek mari kita tak boleh nak buat kerja. Sebab tu kebanyakan, bukannya semua orang ngaji luar negara, kalau kita di Thailand ini golek kata tak ada kerja dalam bidang agama dengan cara sekatul-katul. Hawak apa? Kerana sani. Jadi kita ni orang ngaji agama ni sifat dia sebagaimana Tuhan royak lah. Tuhan royak kepada kita ni nyata. Pakat tengok belakang ayat tu, ayat suratul At-Taubah ayat akhir tu ke. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita ni kewajipan kalulah tubik mida perang sekalipun Rasulullah tak ada suatu tubik belaka. Kena ada juga satu kumpulan daripada tiap-tiap kabilah tadi itu, ambil seorang dua mari untuk ngaji agama. Ngaji agama ni makna mari nak fahamkan urusan agama. Kita faham urusan agama ni, kita nak faham untuk diri kita ni mula sekali. Orang faham agama, alamat kata Tuhan tu redha terhadap kita. Sebab hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari
Nabi kata, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki baik dengan dia, Allah Ta'ala uwi dia tu faham urusan agama. Kalau gitu kita boleh faham urusan agama. Nak mari duk ngaji agama ni di kalangan adik-adik kita dan abang-abang kita dan hak lain-lain lagi tu, benda yang dicapakkan di dalam hati kita tu nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala khusus. Kalau kita nak tengok orang yang nak boleh fahamkan ini masalah ni boleh bilang anak jari. Hak nak jadi kaki depan pula, hak nak jadi orang jadi pengasah pula, nak bawa pula agama kita, dia kena adanya kekuatan jiwa balik dalam tadi itu kena kuat sungguh. Kuat dengan apa? Bukan kuat dengan semangat saja, kuat dengan pahaman yang benar, pahaman yang betul, pahaman yang keluar tertolak daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mula-mula sekali ni kita ngaji agama ni, Tuhan suruh kita faham untuk diri kita dulu. Dia tafaqahu fid din, pada urusan agama. Apabila kita mengaji ni support Maulana kata saat ni, nak pakai masa sehari tak boleh, nak pakai masa setahun tak boleh. Pak kita nak buat lagu mana? Dalam setahun tu 360 hari lebih kita nak sabar talaqi ilmu tiap-tiap hari itu. Kalau kita tidak adanya bahan, tidak adanya asas untuk kita nak faham, nak buat jadi kita tu kasih pada urusan agama, cerak kita tak ada. Alim ulama kita ni, guru-guru hamba ni, dia baca tiap-tiap hari lebih daripada 10 jam tiap-tiap hari, yaumiyan, tiap-tiap hari. Berbagai-bagai ilmu yang dia mengajar, yang dia sebar kepada pelajar-pelajar dia. Duduk lepas subuh sehingga pukul 9 pagi. Lepas pada pukul 9 pagi berehat sebentar, belum zuhur mari dah. Sudah pukul 2 petang. Berhenti sebentar, lepas asar tarik sampai maghrib. Lepas maghrib tarik sampai pukul 9, pukul 10 malam. Begitulah mana kata pusing harian dia. Jadi boleh nak buat lagu tu kenapa? Kerana dia faham satu, kemudian dia kasih kepada ilmu yang dia tadi itu nak cari, ilmu yang dia tu nak sebar. Kita nak buat lagu mana hari ni nak orang kita tu nampak kata ilmu agama ni adalah kepentingan. Apabila kita nampak situ, pendirian kita ni barulah tetap. Banyak orang kita ni dia pergi dengan semangat mengaji boleh 6 bulan, 7 bulan, wah. Berasa kata puas, berasa kata jemu, berasa kata malas dak tak. Situ mula nak pergi kok lain, pergi kok tu, pergi kok ni, pergi kok tu, kok ni, kamar dia nak kelik mari pula. Tak, dia bukan lagu tu. Ilmu ni dia kena pergi istimrar, sakmo sikit. Kemudian barulah jadi kukuh, seumpama apa yang kata batu kecil-kecil itu boleh jadinya bukit. Wa innal, katanya alim ulama kita, wa innal jibala minal hasa. Sesungguhnya bukit tadi itu daripada anak batu kecil-kecil itu. Kalau kita nak misal dengan cara mudah, kalaulah kita tu tadah air, tadahnya air tiap-tiap kali kita keluar daripada bilik air ke gapo setitik-setitik, kalau kita beri masa ke dia sampai waktu subuh, nescaya dia akan imtala'ah, penuh. Supaya kita ni Amba ni hafal Quran dengan guru, masuk sekali 2 bunga. Tiap hari alhamdulillah, makna kata 2 bunga. Sejuh tu ada 8 bunga. Makna kata 4 hari tu boleh kita khitam 1 juzuk. Apa tu kita boleh duduk lagu tu? Yang pertama, suasana. Tengok kita madrasah kita ni, suasana molek, adanya itu, adanya ini, beberapa perkara yang kita sebagai orang nak belajar tu boleh ambil faedah daripadanya. Ambil faedah boleh daripada perkara-perkara suasana yang kita ada. Yang kedua, kita kena rapat dengan orang-orang yang adanya jiwa guru-guru kita kena rapat dengan dia. Guru tadi itu kena rapat dengan anak murid kena rapat dengan guru. Supaya nak ambilnya, ambilnya kekuatan, ambilnya semangat, ambilnya benda hak baik daripada guru kita. Guru ni Masya Allah, ia tadi itu khidmat kepada kita, pelajar semua dengan molek. Khidmat guru pada kita ni
Tidak ada perbandingan bagi dia. Katanya Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di satu tempat dalam kitab-kitab dia, dia kata maqamul al-ulama ataupun muallim, guru kita ni terkadang lebih daripada maqam abawain lagi. Lebih pada ibu bapa lagi. Hal apa? Kerana bapa, ibu dan bapa sebab kita wujud, sebab kita ada atas dunia ni. Tapi guru kita sebab nak tarikkan kita kepada syurga. Kalau gitu, kita nak buat lagu mana? Kita tu rapat dengan guru kita, kita kena perhati dia. Amor sendiri dia mau tanya, kata, ambil semangat mana? Duk Mesir gitu berpanjangnya, tak ada kelik mana duk mengaji tiap-tiap hari. Wala uzaki alallahi ahada, mana kata kita tak ada nak tazkiyah diri, cuma mimbab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kita nak kecek apa nikmat hak Tuhan wi kita ni supaya nak gemarkan kita. Tak lain tak bukan duk dengan guru. Guru hamba ni orang tak ada tua mana lagi, tapi kitab dia gi banyaklah kitab dia tu. Dia orang mazhab Maliki. Kalau ada kenal Abul Fadl Ad-Dumyati, Ahmad Ibn Ali, banyaklah kitab-kitab dia tu yang sebar, terutama di negeri Maghrib, di mana-mana ni. Orang muda tetapi masya-Allah dia. So Allah kata boleh kita ambil istifadah daripada dia. Ya, cara baca buku dia, ya baca daripada jilid yang pertama sehingga habis kitab. Kalau 30 jilid ke 30 jilid, ya baca habis. Kita ambil daripada pemikiran dia mai buat sendiri kata, apabila kita nak buat kertas kerja, nak buatnya pembahasan ilmu agama ni, apabila isu baru-baru mari ni, kita buka fahras hak kita buat sendiri, kita cedek tak lama. Ya hajar cara buat gini. Tuan muda tapi baca makhtutat. Makhtutat mana hak tulis saya tangi tu. Daripada alim ulama kita hak dulu tu tulis saya tangi. Nawi kita boleh ambil semangat di sini. Apabila kita faham agama, mengaji agama, nak hasil tadi tu kena pakai masa, jangan kita tadi itu bergonjangkan diri kita dengan suasana tadi. Lah mana? Terkadang lah sekarang learning ni banyak orang kita tak mengaji saja. Mengaji nak menega rantik, mengaji nak hak tu rantik, hak ni rantik. Ingat, mengaji ni benda penat. Mengaji ni benda yang payah kita nak boleh. Ilmu tu lebih liar daripada gapo lagi. Kalau kita tak iqbal kepada dia 100%, dia tak hasil gapo-gapo terhadap kita. Kalau kita masa hak tu hawi kita, orang tua kita nak sara kita, hey adik-adik, kita sungguh. InsyaAllah kalau lah di madrasah kita ni, dar Quran wa tahfiz ni, tubik daripada tangan Maulana kita dan ustaz-ustaz asatizah di sini ni, boleh kita kata hak kualiti tadi tu 20 orang tak apa dah. Dalam setahun tu, Allah akan cahaya Quran, cahaya hadis ni akan mensuluhkan, seolah mempancarkan perkara tadi itu, tak ada kegelapan. Kegelapan kejahilan, kegelapan benda yang zalim, kegelapan ni tak ada. Ulama dia kata tak payah kita nak halangkan kegelapan, hendaklah kita baca Quran, baca hadis kepada umat Islam. Kita naik atas mimbar, kita baca ayat Quran, kita bacanya hadis Nabi. Cuma Quran ada depan kita, hadis ada depan kita, tetapi sebagaimana ulama itu Maulana kita kata, alim ulama kita ni, dia kata lagu mana? Pasti kita kena berguru. Apa kita kena berguru? Kata muka Quran ada, hadis ada. Sebab Nabi berguru. Nabi berguru, ya. Guru dengan siapa? Dengan Jibril alaihissalam. Cara kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan, pasti kita kena ada orang mengajarkan kita. Mengajarkan kita itulah maknanya at-talaqqi. Nabi Muhammad kata, Tuhan royak dalam Quran, wa innaka latulaqqal Quran. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah talaqqikan al-Quran min ladun hakimin alim, daripada sisi Tuhan yang bijaksana lagi mengetahui. Kita kena talaqi. Talaqi apa? Kerana kita nak letaknya ayat Quran sini, we kena dah tepat.
Nak tak hadis sini we kena pada tepat. Di situlah orang panggil ilmu usul pak perkara. Kita orang hak duk di atas bantasan Islam yang sahih. Mana Islam yang faham Islam mengikut Tuhan nak kena ada pak asas. Ni kanak-kanak kita, adik-adik kita, pasti kita kena faham masalah ni. Yang pertama, tanda molek, faham molek hak amal rakyat ni, patu cari. Ilmu di Maulana kita ni bukan sikit, korek ambil lah. Di ustaz kita, asatizah kita ni bukan sikit, korek ambil. Korek ni mana kata kita hasil daripada mereka. Lidah mereka adalah keluar perkataan ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Pak usul ni kita tak boleh nak lari. Pertama, usulul lughah. Kita kena belajar usul lughah. Lughah ni mana-mana? Ada nahwu, ada sarah, ada balaghah, adanya arud, adanya apa nama ilmu wadai dan sebagainya. Itu panggil usulul lughah. Kita nak guna lafaz perkataan, nak tak sini, nak susun gini, nak tubik jadi jumlah, pepatah yang mana kita kena guna. Situ kita kena hebat. Sebab dalam agama kita ni adalah agama yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kita kalau tak ada ilmu pengetahuan, tak boleh kecek dalam urusan agama. Haram kita kecek di atas urusan agama kalau kita tak tahu. Bahkan orang kecek urusan agama sedangkan dia tak tahu, hukum dia lebih teruk daripada menyungutu Allah Subhanahu wa taala lagi. Sebab Tuhan kata, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia kecek di atas urusan Tuhan, agama Tuhan, sedangkan dia itu tak mengetahui apa-apa. Dosa besar. Yang pertama kena tahu usulul lughah. Yang kedua, dia mau kata nak ngaji lagu mana usul lughah. Kita tak gini, tak ada payah. Tempat kita ni, sini ada muqarrar dah. Kita yakin kata ada muqarrar dah. Kita ngaji daripada pangkat pertama, pangkat yang kedua, pangkat yang ketiga. Jangan kita ngaji yang tiga selalu, ngaji hak kecil dulu. Hak kecil dulu, naik yang kedua, naik yang ketiga. Sistem ada dua. Ada sistem turasi, ada sistem akademik. Sistem turasi seumpama Jurumiyah, seumpama mata Qatrun Nada, seumpama Alfiyah Ibn Malik, seumpama mata Al-Matn wal Bina, mata tasrif bagi mata izir dan sebagainya. Hak tu ilmu saraf. Kalau nak mengaji balaghah, apa saya kata mata tu husnul siyarah ke gapo, jawahir al-balaghah ke gapo, ikutlah kita nak kata. Hak tu panggil qism turasi. Kalau kita nak mengaji qism akademi, boleh nahwu wadih ke, sarah wadih ke, balaghah wadih ke, tak ada gapo. Ngajilah hak mana pun menepati kita tadi itu wika hasil ilmu pengetahuan daripada awal hingga akhir. Itu adalah masalah kita nak talaki ilmu lughah. Amal nak sebut dengan cara ringkas-ringkas. Lepas daripada kita hasil ilmu lughah, kita baca bahasa Arab sebagaimana kita baca bahasa kita. Pada awak lagu mana kita hasil ilmu supaya bahasa kita, pasti kita kena ada qamuh. Kita orang sebagai pelajar ni pasti kena tengok qamuh semua. Amo duk ngaji di jamiah ni, orang Cina. Orang Cina mari pada negeri dia ni, alif bata pun dia tak tahu. Seolah kata usul apa nama huruf hijaiyah dia nak bila tak cukup. Tapi dengan sebab dia mari tangan 10 bawa kamus sutik. Kamus sebuah dia bawa mari, hak lain tadi tu gi situ gi sini lepas daripada waktu berehat tadi, dia dak. Orang Cina ni dak, dia gidok di maktabah, hak balik ni bahasa Arab, ini kamuh dia. Hak ni bahasa Arab, ni kamuh dia. Dia balik dia tengok setiap kalimah. Tak sapan ni boleh bercakap Arab lacar daripada kita. Sebab apa? Sebab keusahaan dia tadi sungguh untuk nak menghasilkan ilmu pengetahuan yang duduk situ. Kita kalau tak sungguh buat kerja gapo pun tak jadi. Ngaji pun tak berjaya, kerja pun tak berjaya, nak bina rumah tangga pun tak berjaya. Kalaulah kita tadi itu tidak ada sungguh. Pas sungguh-sungguh ni bukan ada sungguh sore, ya sungguh nak ambil cara mikir pada guru kita, ambil daripada orang ada pengalaman, bukan ada mikir cara dia sore, bukanlah gitu. Itu nak royak kata kamu kita kena tengok semua. Sama pelajar-pelajar ni, kamu halus-halus dulu mula-mula, kecil naik ke besar. Barulah kita tadi itu jadi orang reti sungguh, pandai sungguh. Orang Syekh Marbawi ke sini orang mana? Syekh Marbawi ni orang buat kamus Marbawi ni orang sini.
Munasabah kita kecek bab kamus ni, orang budi bahasa dengan Syekh Marbawi ni, semua kita kata asatizah hak Melayu kita ni pakai ambil faedah belaka daripada kamus tadi itu. Membawa pada apabila kita banyaknya mufradat, banyaknya lurah dalam tubuh kita, kita baca bahasa Arab, kita reti nahwu surah balarah gapo, kita faham sebagaimana tuai tadi itu kala. Ini saya khitab kepada pelajar terutamanya. Kalau tanya kata nak boleh ilmu buat lagu mana awak sungguh saat ni. Lepas pada tu nak buat lagu mana adik-adik? Yang pertama sekali kita kena dengar bahasa Arab sekurang-kurangnya sehari saja. Kita tanya Maulana kita, tanya tok guru kita, Syekh, tok guru, ustaz, kita nak dengar siapa hak bahasa Arab nak kecek bahasa Fusah supaya kita boleh dengar tiap-tiap hari. Kalau antum duk lagu tu, kalau kamu duk lagu tu, tak sampai setahun antum faham bahasa Arab. Hebat bahasa Arab, boleh nak menguasai daripada bahasa Arab asli, terjemuh klik kepada bahasa kita dengan automatik. Kemudian itu bab lugah. Kita ada Quran, ada hadis. Soal lagi usul tafsir. Kita nak faham Quran, betul dengan kanak kita hendak, kena ada usul tafsir. Usul tafsir ni mana lagu mana? Asas cara kita nak memberikan makna daripada makna Al-Quranul Karim. Terkadang kalaulah kita tak ada hak tu, kita tak pandai nak ambil ayat, nak letak ayat, nak terjemah ayat tadi tu munasabah dia jadi molek, kita tak tahu. Sebab dalam usul tafsir ada dalam tu asbabin nuzul, ada dalam tu masalah nasikh mansukh, ada dalam tu bab uslubil kalam ala kalamil Quran, cara Tuhan cakap tu lagu mana. Beberapa perkara di dalam usul tafsir yang kita sebagai umat Islam, terutama pelajar nak jadi guru pula, alim ulama pula, ganti alim ulama kita, nak ada. Kemudian asas yang ketiga, ulumil hadis, mustalahil hadis. Kita kena belajar supaya kita nak beza hak mana hadis sabit, hak mana hadis tak sabit, hadis hak mana apa yang kata hadis yang mungkar ke, hadis syaz ke, hadis muttarib ke, hadis tu hadis ni pasti kita kena ada usul hadis. Yang keempat, hak ni penting. Penting sekali-kali untuk kita nak faham hukum agama pada Quran dan hadis, dan nak letaknya ayat tu kena hak mana halal, hak mana haram, hak mana am, hak mana mutlak, hak mana muqayyad, hak mananya am dan khusus, mutlak dan muqayyad, mujmal, mubayyan dan sebagainya. Hak ni kita kena ada usul fiqh, usul fiqh. Usul fiqh ni hari ni alhamdulillah tok guru kita boleh syarah belakang kita. Nak kita faham supaya apabila kita akad ayat Quran, akad hadis Nabi, betul molek dengan nota dia. Sini kita tak ayat ni, sini tak hadis ni, sini tepat am kita tak hak am, sini tepat khas kita tak hak khas. Barulah sesuai dengan makam kita orang ngaji. Cukup pak perkara ni, tidak ada banding ni bagi orang tu nak ayat kata ia berjaya dalam masalah menututi ilmu pengetahuan. Kemudian satu perkara lagi yang kita kena tahu, kita kena adanya azam yang tinggi. Azam kita ni tinggi. Mana semangat kita ni, hak kita nak bawa agama ni kena tinggi. Jangan rendah-rendah. Guru saya ni yang ajar masa duk mengaji dulu, kalau mu mengaji, lebih pada aku, dia kata. Kalau mu belajar, biar kamu boleh mengajar orang alim juga. Ya tak tadi itu nak payah bagi kita nak menghasil. Apabila kita hasil, nescaya kita tadi itu boleh ditumpahkan oleh umat masyarakat dengan cara umumnya. Cuma guru hajar lagu tu kita kena ingat satu perkara. Anak murid ni dia tak lebih pada guru sampai kiamat. Sebab apa? Sebab gurulah yang mengajarkan kepada dia ilmu pengetahuan yang dia tadi itu nak bukanya akal fikir faham dengan sebab guru. Walaupun kita mengaji gapo pun dengan dia, tak ada nak lebih pada dia. Cuma guru tadi itu niat dia molek supaya nak kita tadi itu dapatnya kelebihan lebih daripada dia lagi. Sebab itulah penting sekali kita orang pelajar ni, anak-anak pelajar ni penting sekali
redha guru dan doa guru bagi kita. Kalau guru doakan kita, ya redha terhadap kita, nescaya kita akan boleh habis licin ilmu dia. Setelah daripada kita usaha dengan dia, sabar dengan dia, masya-Allah. Guru ya tak supa. Terkadang ada guru hak bekan. Nah, guru mudah marah. Terkadang ada guru lainan mudah sah, tak ada payah. Guru lemah lembut, guru yang ada rahmat. Kalau kita tengok dalam sejarah Imam Ibn Khuzaimah, tuai kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Allah. Ongoh bekan. Tapi ilmu dia, guru mana-mana pun kena duduk bawah dia. Buat apa? Kerana dia tu maha guru bagi guru. Sebab tu digelarkan dalam sejarah Imamul A'immah. Guru ulama mana kata imam. Imam ni ketua bagi segala-gala ketua. Guru bagi segala-gala guru. Bekan Allah. Kalau yang ngajar tak kena lagu mari, tak kena lagu ya hambak tubik pada majlis dia. Tak bawa bok, tak bawa pen, tak bawa gapo ni, hambak tubik pada majlis dia. Mana-mana gitu. Tetapi Imam Ibn Hibban As-Subti, dia tadi itu anak murid buah dagu bagi Imam Ibn Khuzaimah. Senantiasa dia tadi tu dah kena murid depan orang ramai-ramai. Ibn Khuzaimah murid dia. Dia pun sabar. Ibn Khuzaimah amat tubik pada masjid, dia pun tubik, esok mari pula. Dengan guru ni kita tak boleh, bahasa petani panggil memecak. Salah kata kita jangan biasa mengaju. Salah kata mengaju. Jangan kita berasa kata luka hati mudah dengan guru. Apabila dia nak tu sebagai dia nak tarbiyahkan kita. Amma sendiri masa duk ngaji kita apa nama Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar ni adalah kitab fiqh mazhab Syafi'i kita ni lah. Kita kena dengan masa. Hamba klik esok mari pula. Tak ada kena telefon dah kata luar dak guru dak mari selalu. Itu adab kita dengan guru kita. Barulah dia tengok kesungguhan kita, dia nak bagi ilmu kita. Hak lain tu kita kata nak menega mudah. Nak berumah tangga mudah. Nak gapo lagi? Semua amrut sah mudah belaka. Tapi nak hasil ilmu pengetahuan bukan mudah. Nak boleh tubik orang yang ada kualiti, bolehnya umat tu tupai pula dia, bukan mudah. Maka Tuhan janji dalam Quran hak Tuhan nak akaknya pangkat mereka ada ilmu pengetahuan ni. Allah Ta'ala kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala nak akakkan darajat orang yang beriman di kalangan setengah daripada kalangan kamu. Minkum pakai min liba'. Setengah daripada orang beriman ni Tuhan nak akakkan darajat dia. Walladzina utul ilma darajat. Dan Tuhan nak akak orang yang ada ilmu tu tinggi berbagai-bagai pangkat dia hak Tuhan nak beri. Kalau kita nak lebih dunia, fa'alaika bi'ilm. Kalau nak lebih akhirat, fa'alaika bil ilm. Nak lebih akhirat, nak lebih dunia, kena ada ilmu pengetahuan. Tak kira midai apa-apa. Utama midai agama. Kalau nak dua-dua, akhirat dan agama, akhirat dan dunia, pasti kena ada ilmu juga. Nak lari tak boleh. Kalau kita nak buat lagu mana boleh ilmu, pasti kita kena duduk umpama ni. Masa kita pakailah masa tu hewi. Masa kita duduk dalam ngaji ni, masa tu hewi kita ni. Sekarang lah ni kita seolah kata duduk di atas jalan ni, batas tembok nak pergi pada syurga. Nak pergi pada syurga. Ada tak dalam kecil? Ada. Mana? Qala sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa dia duduk di atas batasan nak cari ilmu pengetahuan dalam urusan agama, dia duduk atas batas nak bawa pergi kepada syurga. Lepas tu kita nak apa lagi? Umur kita ni tak lebih 150 kita tak lebih. Terkadang tak sampai 100 pun, 80. Jaga-jaga nak sampai. Nak buat lagu mana kita hasil ilmu boleh dengan cara cepat dengan masa umur kecil ni, umur sikap ni, buatlah mana? Pasti kita kena ada rupa cara talaqi umpama ni. Madrasah talaqi ni terutama dalam faham Islam yang sahih ni jarang kita nak menghasilkan ilmu pengetahuan.
Seumpama nak baca kitab risalah Imam Syafi'i ko, kitab ko, kitab gapo, oh jangan. Awak apa boleh jadi gitu? Kerana kalau kita tengok dalam sejarah tadi itu, benda yang benar tadi itu, musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala tak mau nak akak mana. Kita sendiri kena usaha untuk kita menghasilkan perkara-perkara tersebut. Yang keseterusnya, abang nak nasihat sikit sini, iaitu niat kita tadi itu kena molek. Itu lebih dengan ngaji. Niat lagu mana? Niat ngaji agama ni kerana Allah. Kerana Allah lagu mana tak faham. Jangan tak gapo sekarang pun kita ngaji agama, boleh. Nak tak gapo? Tak kerana Allah. Ngaji agama bukan nak kepada pangkat. Ngaji agama bukan nak kepada duit pitih gaji. Ngaji agama bukanlah untuk nak carinya kumpulan itu dan ini. Tak. Kena ngaji untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula sekali. Tarbiyah guru hamba mula-mula sekali dia kata pejam mata rapat mengaji agama li ajlillah. Ngaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ngaji agama, man talaba ilman liyujadiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nasa ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Tu kita takut sekali. Ngaji agama dah Tuhan janji dengan seksa pula. Awak apa? Kerana yang ngaji mula-mula sekali niat dia untuk nak carinya habuat, untuk nak bantah dengan orang, untuk nak nak pelekehkan pangkat alim ulama, untuk nak nak panggilnya muka-muka manusia kepada dia. Ini jangan kita niat. Apabila kita hasil dah ilmu agama dengan cara molek, apabila mari syubhat, mari fitnah, marinya cabaran tu cabaran ni, kita kena jangan lari. Jangan lari. Fathbutu wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Tetap molek dan kita mengingati Allah Ta'ala kata, Tuhan ni aku nak tolong agamamu. Allah masta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, gunalah aku, jangan mu tukar orang lain. Aku jadi tenteramu ya Allah, nak mempertahankan agama Allah. InsyaAllah. Okay, pasal tu manusia alim manusia, para malaikat, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri meredai terhadap orang umpama tu. Orang pasal ning duk mana pun ada keberkatan di dalam hidup dia. Ini kita nak kita niat jadi betul. Seterusnya sikit dah insya-Allah, iaitu hendaklah kita tadi itu setelah daripada kita hasil ilmu pengetahuan dah. Apabila kita mengaji dengan sistem hak diriwayat sani dengan cara ringkas, maka kita hasil dah ilmu. Hasil ilmu ni, ilmu dah ada dalam dada kita. Gi mana-mana pun kita boleh kecek dengan mulut kita. Ilmu ni katanya alim ulama, apabila kita masuk bilik air duduk sekali dengan kita, tu ilmu kita. Orang Arab tanya, hafal berapa juzuk Quran? Hafal biasa hafal. Kalau biasa hafal, dia tak kira tak hafal. Sebab kalau kata biasa hafal, orang ni tak ingat sungguh kali. Hak naknya ada sekarang. Hak sekarang dengan kita dalam dada ni, berapa juzuk? Berapa surah? Berapa ayat? Nak tanya. Hak ni tak usah tanya orang, tanya diri. Tanya diri, buat apa? Kerana ilmu tu dia duduk dalam diri kita. Apabila kita hasil dah ilmu pengetahuan tadi dengan cara sempurna Tuhan bagi kita, ni masuk dalam ayat kata waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Apabila kita turun daripada tempat kita mengaji, ngaji di sini Pulau Kangsa ni, kita kelik di kampung-kampung kita. Nah, kita mengaji luar negara, lepas pada ni pula kita mengaji sini, kita kelik di negara kita, tanah air kita. Hendaklah kita bawa ilmu pengetahuan tadi itu sebar kepada umat masyarakat. Apabila kita ada 4 usul saat ni, kita sebar ilmu pada umat masyarakat, tak jadi kepanasan apa-apa. Tak jadi panasan, tak ada jadi pecah belah, tak ada jadi itu, tak ada jadi ni. Kita kecek di atas sistem hak apa hak ulama kita berjalan. Malaikat orang hak ada hati hasad dengan kita, ya tak nampaklah kebaikan kita tu nak agama. Cuma apabila kita jalan di atas 4 usul saat ni, insya-Allah. Saya ni klik main mula-mula di Fatani.
9-10 orang lawan kita. Sebab apa? Sebab dia tak faham kata kita duk nak bawa ni. Yakni jalan ni hak Islamis sahih. Islamis sahih mana Islam yang gantung kepada wahyu Tuhan, sama ada Quran ataupun hadis Nabi, dengan fahami alim ulama kita di kalangan tokoh-tokoh mujtahid mutlak yang ada pada zaman salaf dulu. Maka kita beri alasan satu orang sehingga habis. Hari ni tak ada syubhat dengan cara kasar-kasar hari ni. Pakat-pakat dia kata kalau gitu tak apa, dia kata. Ni sebab kita tadi itu berikan kemuka kepada umat masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Apabila kita beri ni dengan benda hak sungguh ni, benda hak benar sungguh ni, tak usah bosan. Hak bosan hari ni gapo? Kita sendiri tak cerah balik kita. Apabila kita tak cerah balik kita, tak jelas balik kita, di sini kita nak mari backkan. Panah tu panah ni, wasa kata nak kasar gitu kasar gini, jadi masalah. Tapi kalau kita faham sungguh, kita boleh hurai siapa akan dihumi, siapa di dasar dia, kemocok dia, hurai tak ada masalah. Wari ayat Quran, wari hadis Nabi, wari perkataan ulama tu orang korong mana, darajat mana, alir mana, faham lagu mana, masa dia boleh kecek lagu ni, tarik ke gapo, sebab gapo, boleh royak satu persatu. Sebab apa? Sebab kita mengaji dengan maulana kita, mengaji dengan asatizah kita, guru kita, alim ulama kita mengaji kena dengan cara. Apabila kita kena dengan cara, insya-Allah umat kita ni akan jadi dapat faedah. Kita ada kena pergi ke depan, bukan nak duduk tempat tolak. Kita ni orang mazhab yang dijalankan oleh mazhab salaf, kita ni nak jalan, tak ada nak mukhalafah dengan siapa-siapa. Tak ada nak mukhalafah dengan orang tu, mukhalafah dengan orang ni. Cuma kita bimbang takut kita ni tak serupa ajaran kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat jalan belakang dia. Itu ya. Hak lain tadi tu Amr sendiri mengaji pondok, mengaji gapo. Guru-guru kita tak seolah terselipar di atas kepala kita lagi. Walaupun mereka duduk di dalam aliran khalaf dan sebagainya, tak ada masalah situ. Cuma kita masalah bab muamalah, masalah bab kita berbudi pekerti, kita kena menghormati salah satu sama lain, tak ada masalah. Cuma baknya fahami, baknya ilmu pengetahuan, kita kecek. Sekarang kata bab ilmu pengetahuan, bab fahami, cara kita lagu. Jangan kita pukul straight gitu belaka. Tak, kita ukur jadi sini kita kena tak ni, sini kena tak ni, sini kena takdim hak ni, sini kita kena hundur, sini kita kena buka, sini tak boleh nak buka. Gapo tu boleh jadi gitu semua? Pak usul sana. Usul lurah, usul tafsir, usulnya hadis, usul fiqh. Baru orang tu tubik jadi orang yang duduk di atas bantasan hak Tuhan kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang Allah Subhanahu taala keluar tubik di atas muka bumi ini, suruh dengan baik, tegah benda jahat, serta dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala di atas bantasan di atas dasar yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kalau gitu, malam ni sebagai malam yang pertama kali saya mari di negeri Perak ni, terutama mari tempat maulana kita ni pula, awal-awal seolah kata awal marrah al-liqa, seolah kata perjumpaan yang mula-mula, saya rasa gembira boleh duduk kat maulana kita dan asatizah di sini, di sekolah ni, tengok tempat dia apa puasa kata puasa hidup dalam hati ni untuk kita nak bersama, nak bersatu dengan orang negara Malaysia kita sebagai adik-beradik kita lah. Orang bertanding dengan sini ni mana tak ada jauh, asal usul mana tak orang tular, tak ada kata orang lain-lain dak. Apabila kita tengok sini ni, kita berasa kata semangat hak duk dalam negara ni dah, kita ada tempat dah. Negara Islam negara ni tempat apa kita ada dah. Guru kita apa khidmat dengan cara sungguh. Gapo lagi kita nak soal. Gapo? Yakni kesungguhan kita untuk nak cari ilmu pengetahuan. Tempat amwa tu negara bukan orang Islam, tapi ia wi kebebasan pada kita. Tapi benda-benda yang kemudahan tu tak mudah seperti sini. Dengan sebab itu kita duk tepat ada nikmat dah ni,
kita syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur lagu mana? Bukan duk dia syukur senyum sorang, bukan. Syukur ni makna kata kita pakai bantu benda ada dah. Benda ada dah, madrasah kita ada, mari kita mengaji. Mari kita belajar. Mari kita bersatu tangan dengan maulana kita dan asatizah kita. Mari kita hantar anak sini ramai-ramai. Mari kita anak muda ni kita sungguh. Sebab buat kita ni hamba masa duk mengaji bersama-sama. Dulu kita duk mengaji umur-umur setara ni juga. Maka sekarang ni senantiasa duk jadi pelajar lagi. Senantiasa duk jadi orang nak cari ilmu lagi. Duk rasa tak tahu situ. Ilmu ni kalulah kita masuk di dalam ida dia sungguh, seolah kata kita tak tahu gapo. Tak tahu gapo. Katanya alim ulama yang bagi orang apabila ngaji mula-mula dia rasa takabur. Lagu mana apabila yang ngaji mula-mula dia rasa ya tahu. Tetapi apabila dia masuk mustawa yang kedua, seolah kata dia tak tahu banyak lagi. Banyak lagi hak dia tak tahu. Hak tu pun tak tahu, hak ni pun tak tahu. Apabila naik ke muntah, naik hak tinggi pangkat tu, seolah kata dia tak tahu gapo. Ulama kita ni siam malam duk tengok kita tak habis-habis ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan ni luas, ilmu Tuhan ni banyak. Sebab tu berhajat pada semangat kita tu tinggi. Ikhlas kita tu kena bersih molek. Lepas pada tu kesungguhan kita, bukan kita ada semangat sekarang, sungguh tak. Orang hak nak berjaya kena ada 3 perkara. Yang pertama ada himmah yang tinggi. Yang kedua ada keikhlasan yang bersih kerana Allah. Yang ketiga kena ada pendirian yang tetap. Jangan turut orang. Hari ni banyak orang nak turut orang. Orang nak pergi situ, kita pergi atik. Pasal dah ngaji pada ni bulan pada tu baik pergi atik. Orang ni pasal ni nak pergi atik banyak hari ni. Tengok tu nawah tu, tengok ni nawah. Sebab gapo? Sebab telefon. Amo kecil ada telefon tadi tu. Tadi kita kecil gati kuliah Dr. Ismail Lutfi tu, dia kecil. Dia kata, amo kata sekarang ni dengan sebab telefon ni membawa pada orang tadi itu jadi perasaan dia tak tahan. Dengar sikit-sikit rasa nak halih. Kalau nak dengar saja, tak dengar orang ni nak 10 minit, 5 minit gitu, tak nak faham agama lah. Potongan. Memanglah potongan. Tetapi kita sebagai pelajar, talabatul ilm, bukanlah. Sekurang-kurangnya ambo sendiri dengarnya ceramah ulama-ulama kita masa Tok Uni Aziz dulu, alaihi rahmatullah, dan lain-lain lagi pada asatizah tadi. Kesek satu-satu tu sekurang-kurang 10 kali kita dengar. 10 kali kita dengar. Budak lah ni sekali pun pasal malah. Hawa apa? Kerana kita perasaan kata duk nak hak baru semua. Sampai kita tak ada asas. Tak ada faham. Sebab pendirian kita tak tetap. Hak naknya pendirian tetap. Sebagaimana Ustaz Masri kita cakap sini, jangan kita gaduh nak menghasilkan ilmu pengetahuan. Jangan. Kita ni kalau beli beras seguni, takkan nak makan habis lalu seguni sehari. Makan sikit. Barulah habis. Sampai masa ya habis. Ilmu pun serupa. Ilmu ni hamba kata kepada anak murid hamba, dia kata, bila Ustaz saya nak mengaji boleh ni? Tak faham. Kita tanya dia, rumah menanir kah? Menanir pokok kayu kah? Nak tanya hantar sepatah, pernah menanir tak? Ya tak pernah. Anta tahu tanir ke apa? Ya tanir pokok durian. Nak tanya sepatah boleh tak? Dia kata boleh. Pokok durian tadi tu ya tinggi, lepas pada anta tu masa mana? Cak anta royak kepada hamba masa mana? Dia kata hamba duk pergi tiap-tiap hari nak dia nak tinggi, tak khabar tertinggi. Tu dia ada. Ilmu pengetahuan kita boleh dengan sebab kita usaha, dia tak khabar masuk dalam diri kita. Kena duk sama dengan ilmu. Jangan kita mensia-siakan masa. Cuma jangan kita sungguh sampai nak jadi Imam Nawawi 2 hari tak jadi lagu tu. Ada orang sayang hamba ni nak jadi Imam Nawawi dalam masa sebulan, usung wak klik Thailand. Awak apa? Tak saya pakai ya supaya orang ramai nak pakai ya guni. Tu. Kamar dia tidur tak saya selimut waktu sejuk. Lepas daripada tu tak saya makan nasi, nak makan roti kering, makan buah tamar kering, makan air garam. Boleh sungguh. Duduk sebulan 4 klik.
cok dia. Seolah kata kerah habis tubuh dia, tekak dia ni supaya dengan kayu, nak paling tak boleh. Ini panggil cara kita ngaji tak kena. Jangan kita melampau dalam masalah. Iyyakum wal ghulu. Jangan kita melampau dalam masalah mengaji. Kau sikit-sikit, sari. Sistem yang kita dak buat ni comel dah lah. Maka kita tengok pada masa tu munasabah lah, sebagaimana diamanahkan oleh Maulana kita, cukup dah sejak. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita, dan maaflah kalau ada silap salah dalam masalah kasar guna percakapan. Haraplah kita semua ni cucurkan air kemaafan kepada saya, kerana saya ni seolah kata mula-mula mari di sini. InsyaAllah kita akan melawati pula pada masa yang akan datang biiznillah taala. Maka kita serahkan kepada mikrofon ni kepada Maulana kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.